Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Okey, kita di Forever memang bila-bila pun pagi. Sebab apa? Semangat pagi tu semangat yang baru, semangat yang segar. Jadi kita yang buat bisnes Forever ni mesti segar, sentiasa dalam keadaan segar, dalam keadaan bersemangat dan dalam keadaan fresh. Okey, hari ini saya nak terangkan kepada Fikri tentang, mula sekali saya nak ucapkan tahniah lah. Okey, tahniah kerana telah memberi peluang kepada diri sendiri untuk menceburi satu bidang perniagaan dan terus boleh menjana pendapatan lah. Jadi kita berniaga ni memang kita nak jana pendapatan. Jadi itu tujuan kita berniaga. Dan kalau kita nak berniaga secara konvensional, sebab apa? Kita ada pilihan di networking. Sebenarnya networking ialah satu pilihan yang di mana kita berpeluang. Kita siapa-siapa saja kita berpeluang untuk melakukan satu perniagaan seperti mana-mana perniagaan yang lain. Forever networking ni memang satu perniagaan, sebab kita ada jual beli, kita ada barang, kita ada okey. Saya dah sangkut dekat situ sebenarnya. Okey. Apa yang saya nak cakapkan ialah sebenarnya begini. Ini adalah satu peluang perniagaan. Kalau untuk kita menjana pendapatan, misalnya kita nak bina kita nak buat satu income, second income contohnya kan. Kita nak adakan satu lagi punca pendapatan part time untuk keluarga kita. Jadi biasanya kalau kita nak buat mencari pendapatan ni, salah satunya ialah berniaga. Dan berniaga networking ni sebenarnya memberi peluang kepada kita dengan mudah, simple. Sebab apa? Kalau kita nak berniaga sesuatu selain daripada networking, misal contohnya kita nak ada kedai, kita nak kena ada barang, kita nak kena ada kerja, kita nak kena ada waktu untuk berniaga. Empat perkara ni kita nak kena peruntukkan untuk berniaga. Sama juga dengan networking Forever ni. Cuma yang bezanya ialah kalau kita buka kedai, tuan-tuan, saya ada seorang kawan yang baru buka satu cawangan lain. Beliau ada dua cawangan sebelum ni, mini market. Sekarang beliau buka cawangan yang ketiga. Jadi saya nampak apa yang berlaku pada beliau ialah satunya ialah dia mengeluarkan satu modal yang besar. Okay, mini market. Dia nampak ke? Satu pintu je. Walaupun mini market satu pintu, okey, tapi sewa saja dah 12,000. Ini deposit campur advance deposit apa benda semualah. Okey. Kemudian renovation, wiring, pasang CCTV, tambah plat di mana-mana sesuai kan. Lepas tu cat lantai. Kemudian peralatan kedai. Jadi peralatan kedai ni macam-macam. Dia ada freezer tu kan, freezer untuk makanan produk-produk frozen food semua dia ada jual. Kemudian ada juga peti ais, minuman dan sebagainya ada jual. Kemudian ini saja ada 4 unit, ini ada 2 unit. Kemudian peralatan lain seperti rak-rak kedai kan, dan juga cashier system, CCTV macam saya sebut tadi, CCTV. Jadi inilah dia perniagaan di luar sana yang kita kata perniagaan konvensional. Tapi kita ada satu lagi perniagaan yang kita panggil sebagai networking. Dan
networking inilah satu-satunya perniagaan yang memberi kita peluang daripada segi modal kecil, daripada segi barang-barang, produk dah sedia ada, daripada segi apa lagi tuan-tuan, kita juga ada support system. Support system kita ada. Okey, kita ada web page, kita ada apps. Apa lagi? Kita ada juga distribution center. Order online. Kita order saja, syarikat akan hantar terus kepada customer. Okay, modal kecil, barang dah sedia ada. Dan barang biasanya tuan-tuan, barang-barang networking, syarikat networking terutama Forever lah, dia punya produk tu melalui natural. Dia ada bahan yang lain daripada bahan asalnya tu. Contoh macam madu, aloe vera, absorbency, arctic sea, semua tu barang-barang tu, semua barang-barang yang dibuat melalui kajian sains dan semula jadi. Jadi barang, dari segi barang memang insya-Allah bagus. Okey. Lepas tu kita ada apa? Kita ada juga apa yang kita panggil insentif. Ini insentif pelbagai tuan-tuan. Daripada bonus bulanan, bonus tahunan, lawatan ke luar negara dan pelbagai-bagai lagi level bonus yang ada. Okey. Lepas tu yang paling penting sekali, kita punya waktu berniaga fleksibel. Kalau dalam kes kawan saya tadi tu, dia buka berniaga, buka kedai daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul, sekarang ni PKP kan, 10 malam, 9 malam. Jadi tuan-tuan bayangkan 8 hingga 9 malam, satu masa yang kita akan berada di kedai tersebut menjalankan perniagaan. Jadi kita punya masa memang tertumpu kat situ. Manakala networking punya perniagaan fleksibel, kita boleh buat bila-bila masa sahaja tuan-tuan, di mana-mana sahaja. Itu bezanya. Untuk kita sebagai orang biasa ni yang tidak ada modal yang besar, untuk buat part time, contohnya mencari pendapatan sampingan untuk keluarga, jadi inilah satu perniagaan yang boleh kita lakukan sebagai punca pendapatan. Ada juga lain-lain punca pendapatan di luar sana. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok macam-macam jenis perniagaan ada, yang macam-macam lah, saya tak nak sebut. Jadi kita nak condemn orang punya lain punya produk, tak ada masalah. Itu memang betul dia orang nak jaga perniagaan. Tapi kita dalam berniaga ni ada 3 perkara yang kena tengok. Dalam kita nak menjalankan perniagaan dengan sesuatu syarikat, kita ada 3 perkara yang kita kena tengok, iaitu satu, kita mesti tengok syarikat itu sendiri. Okey, syarikat itu sendiri, Forever ni kita kena tengok. Dia sebenarnya saya kena buat bulat ni. Bulat, kemudian ada lambang ni. Ni lambang apa tuan-tuan? Kalau lambang ni lambang Mercedes tuan-tuan, Mercedes. Jadi kita berniaga Forever ni, antara impian kita ialah mungkin untuk memiliki kereta idaman kita. Tak kisahlah Mercedes ke, BMW ke, Audi ke, itu semua boleh dicapai. Memang ada apa namanya jalan dan caranya. Okey, bukan satu janji tapi satu peluang. Okey, pertama sekali kita tengok syarikat. Syarikat. Contoh macam syarikat Forever ni tuan-tuan. Sekarang syarikat Forever ni ditubuhkan pada tahun 1978 oleh seorang bernama Rex Morgan. Kerajaan yang belakang saya tak tahu pasti, tapi beliau lah yang menubuhkan syarikat Forever ni daripada tahun 1978 di tempat yang bernama Arizona, USA. Dan Rex ni tuan-tuan ialah seorang yang memang billionaire. Masa tu memang dia dah kaya raya dah.
Jadi dia ni ada satu impian di mana dia ingin juga memberi peluang kepada orang lain untuk menjalankan perniagaan. Apa cara yang boleh dia berikan peluang ini kepada semua orang yang nak mencari pendapatan, ialah dengan cara mengadakan syarikat Forever ni. Jadi itu dia. Jadi kalau 1978 maknanya dah 42 tahun. Tahun depan 43, tak lama. Tahun depan pun ni dah bulan Disember kan. 43 tahun dah menjalankan perniagaan. Forever ni telah berada di pasaran 43 tahun. Kalau kita kahwin tuan-tuan, 43 tahun ni satu jangka masa yang panjang lah. Yang orang kata memang dah cukup matang sangat lah 43 tahun ni kan. Life begin at 40, kita dah 43 years. 43 years ni memang matang lah tuan-tuan. Jadi syarikat kita ni syarikat yang matang, di mana kalau kita nak menjalankan satu perniagaan dengan sesebuah syarikat tu, kita kena tengok syarikat ni syarikat yang dah matang ke belum. Kalau syarikat baru ni macam-macam risiko ada. Mungkin kan kita pun tak boleh nak garanti. Walaupun orang kata syarikat lama pun berjaya macam-macam, tapi daripada track record yang kita ada sekarang ni tuan-tuan, jualan syarikat ni memang setiap tahun takat ini menaik. Tengok daripada saya tunjukkan sekali lagi gambar ni. Dan syarikat telah berada di 172 buah negara. Jadi memang satu track record yang bagus lah tuan-tuan. Sebab apa? Bagi sesuatu syarikat ataupun yang membawa produk kesihatan ni, terutamanya macam Forever ni, antaranya yang main dia punya core produk ialah produk perubatan, termasuk lain-lain produk skincare apa semua tu pun memang core juga sebenarnya. Tapi antara core-nya itulah aloe vera jelly dengan madu dan juga kita punya Arctic Sea tu. Nak masuk sesuatu negara tu bukan senang tuan-tuan. Nak melepasi dia punya Kementerian Kesihatan macam kita Malaysia ni, ada negara-negara yang lebih strict. Contohnya seperti Jepun. Jepun bukan senang kita nak masuk barang, tapi bila Forever dah boleh melepasi dia punya strict tu, stringent punya procedure tu, maknanya barang ni memang bagus. Kalau boleh masuk Jepun, barang memang bagus. Dan bukan sahaja bagus, tapi di Jepun sendiri, itu yang hebatnya, merupakan Forever ni antara dalam negara-negara 172 buah negara ni, Jepun ialah merupakan negara yang nombor 1 sale dia. Dah lah serik nak masuk, boleh masuk pula tu disebabkan kebaikan produk tersebut. Orang Jepun memang suka minum aloe vera. Jadi menjadikan Jepun negara yang paling top sales Forever. Okey. Itu syarikat. Nombor 2, kita tengok pula apa yang kita kena tengok. Kita kena tengok produk dia. Jadi produk tu tadi saya dah sentuh sedikit di sana sini tadi tu. Jadi kalau produk tu dah berada di 172 negara tuan-tuan, dan berada di 42 tahun di pasaran, maknanya memang baguslah produk dia. Sebab produk kita ni, satunya ialah produk kita ni, kita punya produk bukan produk keras. Produk keras ni apa tuan-tuan? Produk keras ni ialah barang yang kita beli hari ini ataupun bulan ini, kemungkinan besar, bahkan kemungkinan besar lagi, memang tentu-tentulah kita bulan depan takkan beli lagi. Contoh apa? Televisyen contoh, ataupun kereta lah misalnya. Kalau tuan-tuan beli kereta hari ni kan, takkan bulan depan nak beli lagi kereta, banyak sangat duit dia tak. Jadi produk kita ialah produk yang mempunyai repeat order yang tinggi. Beli bulan ni, bulan depan beli lagi, bulan akan datang beli lagi. Siap-siap dah beli tu, bagi tahu pula kita punya kawan-kawan jiran tetangga semua kebaikan kita rasa di produk tersebut, dan diorang pula beli. Bila diorang dah beli, diorang pun akan beli bulan-bulan. Jadi produk kita tu produk bukan produk keras. Repeat order yang sangat tinggi. Okey. Dan produk kita adalah kegunaan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Apa dia? Shampoo, lotion, ubat gigi, apa lagi?
Roll on, ketiak. Apa lagi? Shampoo tu, lotion kulit, aloe vera gel apa semua tu. Yang moisturizer apa benda tu, skin care. Apa lagi? Semua sekali lah sampai ke kaki. Semua kita pakai sabun. Sabun kita ada kita punya sabun tu. Sabun avocado, avocado tu saya memang guna sabun tu. Memang kalau dah guna, dia punya shock tu kita nak tukar kepada jenama lain dah macam tak shock lah tuan-tuan. Kita dah rasa sedap dia kan, wangi dia, originality, quality barang tersebut kan. Tahan lama sabun sampai hujung pun dia punya bau tu memang segar lagi. Bau sabun tu dia ada scan apa tu haruman limau, scan tu lemon, memang sedap bau dia. Okey, jadi produk kita from head to toe. Dan kita ada produk yang kita katakan sebagai produk monopoli. Monopoli ni senang tak tuan-tuan kalau nak jual? Apa makna produk monopoli ni? Produk monopoli ni maknanya produk yang kita saja ada dan di luar sana memang tak ada orang jual. Contoh macam kalau kat Malaysia ni sekarang, apa yang bisnes monopoli? Contohnya kalau kat Malaysia ni Tenaga Nasional lah, Electric City tu yang kat rumah kita, yang current kat rumah kita ni. Mana ada syarikat lain yang supply electricity kepada rakyat Malaysia ni? Hanyalah TNB. Jadi kalau dia seorang satu saja yang ada di Malaysia ni, nasib baik kerajaan apa benda ni di bawah kawalan kerajaan. Kalau kerajaan tak kawal, kita semua ikut suka hati dia lah kan. Maksudnya begitulah. Sebab dia saja yang supply, tak ada tempat lain dah. Kau nak, dia kata dengan aku, berapa aku charge kau bayar. Tak ada pilihan. Nasib baik kerajaan kita ada masuk campur, sebab ini benda yang apa orang kata apa, keperluan. Jadi contoh dia macam tu. Itu makna monopoli. Kita saja yang ada jual, orang lain tak ada jual. Jadi kalau kita ada barang yang kita saja ada, orang lain tak ada jual, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sudah tentulah barang kita ni, kita dalam menjual tu senang. Kita punya penjualan tu menjadi mudah. Sebab apa? Kita je yang ada. Contoh yang apa yang kita monopoli ialah, satunya kita monopoli aloe vera. Aloe vera ni kita punya pasaran di dunia ni ialah 92.5% dia punya share market. Satu dunia ni punya jualan, kita ni 92.5%. Tuan-tuan bayangkanlah kan, 92.5% macam mana punya besar kita punya market tu kan. Kita ada lagi satu, madu. Sebab apa kita punya madu? Saya kata madu, memang ada orang lain jual macam-macam madu. Madu kelulut lah, madu tualang lah, madu Yaman lah, madu apa benda semua madu kan. Tapi madu kita ni special dia apa? Madu kita ialah madu gurun. Gurun tau. Gurun ni maknanya desert. Jadi kita bayangkan, kita punya madu ni dihasilkan daripada 3,000 ke 7,000 spesies tumbuhan liar yang berada di kawasan gurun sana tu. Tumbuhan liar tau, semula jadi liar dan semula jadi kaktus apa semua tu, dia punya bunga-bunga apa semua tu. Tuan-tuan bayangkanlah di tempat kering di kawasan pergurunan tu. Jadi madu dia memang sangat unik dan rare. Kat Malaysia ni memang tak jumpa lah madu gurun, sebab gurun pun tak ada ke Indonesia. Jadi kalau kita nak bezakan apa kebaikan madu kita dengan madu-madu lain, nombor satu ialah madu ni, sebaik-baik madu ialah memang kena asli lah dulu, original. Ialah di mana kepekatan madu tersebut. Dalam satu botol 500 gram tu, kalau kita isi madu forever kita punya kepekatan madu ataupun madu semadu-madunya itu ialah sangat-sangat madu, sebab air hanya ada 17% saja. Bayangkan, sangat sedikit, pekat. Bila pekat ni maknanya madu semadu-madunya, maknanya khasiat dia lagi lebih. Berbanding dengan, kita tak kata madu sana tak bagus, madu lain tak bagus, bagus. Tapi bila kita buat perbandingan,
Di situ datangnya kita punya madu lebih bagus. Sebab apa? Kita punya madu kurang kandungan air. Sebab bila ada kandungan air lebih dalam satu madu, tentulah madu tu punya khasiat itu berkurangan disebabkan adanya air itu. Kan? Betul? Sebab madu dah campur dengan air. Kita punya madu semadu-madu-madunya. Itu cerita dia. Jadi madu kita sangat different. Lepas tu kita ada juga Arctic Sea, campuran minyak ikan dan juga minyak zaitun, yang sangat bagus untuk mencuci saluran darah kita daripada kolesterol jahat. Ini sangat penting tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan punya saluran darah, jantung ke mana-mana, ke otak ke apa semua tu kan, kita ni macam-macam makan lah kolesterol apa semua ni kan. Jadi kolesterol jahat ni dia akan melekat di dinding-dinding kita punya saluran darah tu. Bila dia melekat tu, dia berkumpul. Apa akan jadi tuan-tuan? Tuan-tuan ni pun tahu, lama-kelamaan dia akan tersumbat. Bila dah tersumbat, itulah sangat kritikal tuan-tuan. Macam-macam yang datang tu, sakit jantung, migraine, stroke. Memang bahaya lah ni. Saluran darah kalau tersumbat memang bahaya. Jadi itu dia, kita punya Arctic Sea tu. Arctic Sea kita ni dia minyak ikan campur dengan minyak zaitun. Dan dekat luar sana memang tak ada. Minyak ikan dengan minyak zaitun hanya ada di Forever saja. Memang kat luar sana memang tak ada. Sebab kita dah pattern kan. Sebab apa bagus ni minyak ikan ni? Kat luar memang banyak minyak ikan, tapi minyak ikan ni tak ada minyak zaitun. Minyak ikan yang ada minyak zaitun ni, dia punya kesan kepada efek dia kepada menyahkan atau detox. Detox kita punya kolesterol tu sangat berkesan. Itu beza dia. Kalau minyak ikan saja dia lambat. Tapi bila ada minyak zaitun bersama dengan minyak ikan, ini campuran ni bukan senang tau. Ini pun Forever buat memang kaji selidik punya. Dia nak satukan benda tu bukan senang. Jadi dia dah satukan dalam satu soft gel tu. Jadi itu membantu. Okey, itu barang kita. Sebab kita ada banyak. Okey, sekarang ni kita dah tengok daripada segi produk, insya-Allah. Kalau nak kata orang tanya kita produk Forever ni bagus ke? Kalau tak bagus tuan-tuan, kita punya jawapan lah kan. Biasanya kita akan cakap macam tu. Sebab memang logik. Orang kata dia punya apa namanya tu, dia punya track record speaks for itself. Betul tak? Kalau dah 40 tahun, nak masuk 43 tahun di pasaran, berada pula di 170 buah negara, maknanya apa tuan-tuan? Ini saja dah satu track record yang memang fantastik lah kan. Jadi daripada segi syarikat dan segi produk, kita memang tak ada sangkal. Memang kita tak ada ragu-ragu. Barang bagus, syarikat memang bagus. Jadi kita tengok pula seterusnya yang paling penting kita tengok ya, dalam kita nak buat networking yang tadi tu, ialah pelan pemasaran. Okey, pelan pemasaran ni tuan-tuan. Ini dia yang sangat penting, yang perlu kita bincangkan pada malam ni. Apa yang kita nak tahu pasal pelan pemasaran ni? Okey, pelan pemasaran. Apa dia pelan pemasaran tuan-tuan? Inilah kita nak tengok pelan pemasaran. Apa bezanya pelan pemasaran Forever ni dengan yang ada di luar sana? Sebab network marketing ni semua kita dah bagi tahu tadi, modal kecil apa semua. Lepas tu kemudian daripada segi kita nak masuk join satu company, kita nak tengok tiga syarat tadi tu: syarikat, produk dan juga pelan pemasaran. Jadi syarikat, produk kita dah tengok. Jadi pelan pemasaran dia, apa yang beza dengan kita punya Forever dengan apa namanya, syarikat yang lain tu ya, ialah 3 konsep. Pertama, apa konsep dia tuan-tuan? Pertama ialah kita tidak ada apa yang kita panggil sebagai middleman, orang tengah. Sebab apa? Forever ni kan, dia ada kilang sendiri, ladang sendiri apa semua. Kilang, ladang sendiri. Kemudian dia dah proses tu terus kepada
kita sebagai FBO, Forever Business Owner, dan kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Nampak? Straight. Manakala di luar sana kita tengok kadang-kadang ada syarikat, ini kita bukan kata nak buat-buat cerita tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh fikir logik cerita dia ni. Kat luar sana ada syarikat, kemudian ada kilang, kemudian ada ejen, kemudian barulah kepada pelanggan. Itu sebab kadang-kadang kita tengok beberapa dalam produk-produk yang berada di pasaran di bawah networking ni, kadang-kadang ini kita fair, kita tak sebut mana-mana, tapi kita kadang-kadang boleh fikir secara logik, betul tak? Kadang-kadang botol packaging tu sama je. A, syarikat B, syarikat C. Maknanya apa tuan-tuan? Tentulah kilangnya juga mungkin kilang yang sama. Okey. Sebab itu bila ada begini cara dia, kita panggil sebagai orang tengah, middleman. Dan biasanya macam syarikat ni, macam Forever ni contohnya, syarikat mengambil keuntungan 30% saja. Manakala 70% lagi ialah dinikmati oleh kita, Forever Business Owner, macam saya lah, atau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan join nanti, nampak tak beza dia? Manakala di sini syarikat kilang ambil 30%, syarikat ambil 35%. Syarikat mesti nak untung, kan? Kemudian syarikat bagi ejen juga 35%. Dan ejen ni pula dia akan berkongsi lah antara ejen-ejen tu, kan? Jadi kalau daripada macam ni, saya nak tanya tuan-tuan satu soalan je. Tuan-tuan nak bekerja dengan syarikat yang memberi tuan-tuan keuntungan 70% ke? Ataupun syarikat yang memberi keuntungan 35%? Jawapan soalan cupu mas ini sendiri boleh jawab lah. Okey, itu satu. Tiada orang tengah. Sebab tu tuan-tuan, konsep kita. Jadi kalau nak seronok niaga, niaga dengan Forever. Forever bagi 70%. Okey. Nombor 2, apa beza dia? Nombor 2, kita tidak ada yang disebut sebagai PV, BV, apa lagi, SV, MPV. Ini saya saja buat cerita dalam PV ni. Okey, SUV tak ada. Di Forever tidak ada. Sebab apa? Itu yang cerita pada orang tengah tadi tu. Sebab sebab syarikat yang ada PV ni, maknanya contoh gini. Macam biasanya PV ni is equivalent to 50% daripada sales anda. Biasanya begitulah. Kalau lebih, siapa tak nak PV kan? Biasanya begitu. Jadi makna kata, contohnya kalau anda meniaga 2,000 bulan ni, okey, kalau sistem PV kan, sistem PV, katalah anda punya bonus tu 10%. 10% bonus. Kalau tu 2,000 niaga, kalau ada PV anda PV 1,000 je. Ini tak ada PV, ini harga jual. Ini PV. Okay, harga jual yang 2,000, yang ada PV 1,000. Maknanya kita kata tadi PV ialah 50% daripada sale. Maknanya 1,000 lah dikira. Jadi bila anda jualan 2,000, okey, kalau 10%, maknanya berapa? 200. Kalau pakai sistem PV tuan-tuan, dia tak kira daripada harga jualan, dia kira daripada PV. PV 50% daripada sale. Kalau sale 2,000, PV 1,000. Maknanya kalau bayar bonus 10% daripada 1,000, 100. Jadi saya nak tanya lagi sekali kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak bekerja di syarikat yang bayar tuan-tuan bonus 10% daripada sale ke, atau 10% daripada PV? Kalau pada sale dapat 200, kalau pada PV dapat 100. Tuan-tuan sini jawab. Okey, jadi kita dah nampak tadi. Satu, tak ada orang tengah. Nombor 2, tak ada sistem PV-BV. Nombor 3, nombor 3 ni kita panggil, apa yang kita sebut sekarang pun ada, banyak dengar, pairing.
matching lah kadang-kadang. Sistem pairing ni macam mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan meniaga, contohnya nak dapatkan sesuatu bonus, contoh royalty bonus kan, dalam sebuah syarikat yang mengamalkan pairing ni, katalah tuan-tuan kat sini, kalau tuan-tuan nak merasa royalty bonus ni, tuan-tuan kena ada 2 orang pairing lah. Pairing ni mana? Pairing ni pasangan yang contoh kata dia bagi satu target, kau nak dapat bonus, dia kata kau kena ada 2 orang yang buat sama 10,000 tiap-tiap bulan. Dekat sini dia macam satu beban tuan-tuan, sistem pairing ni. Sebab manusia ni kan berbeza kan. Mungkin bulan ni dia buat 10,000, kawan kita ni buat 5,000, 8,000, bulan depan dia ni buat 12,000, ataupun terbalik. Nak sama-samakan tu memang orang kata once in a blue moon lah. Kali sekala boleh dah dapat sama. Tapi almost all the time yang kita tengok daripada pengalaman kita, mana ada satu tim kita tu semua meniaga sama 10,000 semua, contoh kan. Jadi susah, membebankan. Nak dapatkan royalty bonus kena ada ni. Contoh kalau macam ni, kawan ni buat 9, tak dapat lah. Patutnya dapat juga kan. Sebab apa? Kita nak kira atas jualan kumpulan. Tapi disebabkan dia buat sistem pairing ni, maka yang 10,000 ni tak ada lah. Maka tak dapatlah kita bonus tersebut, sebab pairing kita tak ngam. Jadi susah. Tapi di Forever tak ada. Ini sistem pairing di Forever tak ada. No pairing. Bila tak ada pairing, walaupun tuan-tuan kat sini kan, katalah macam ni lah, satu kaki je yang hidup lah orang kata, betul-betul meniaga. Yang ini orang kata meniaga main-main. Kalau meniaga main-main, kira dia pun tengah berusaha tu kan, jadi ambil masa sikit. Tak ada pairing. Walaupun tuan-tuan ada satu kaki je macam ni pun, tetap dibayar untuk royalty bonus tau. Bonus lain memang bayar lah. Royalty bonus kita tak payah kaki. Di Forever tidak ada. Royalty bonus ni maknanya kalau tuan manager lahirkan satu manager lagi, manager ni kemudian tuan-tuan pun tak kenal siapa kawan kita ni, dia pun cari rakan kongsi, jumpa nak berniaga sama-sama, jadi manager juga. Sama juga ni pun cari juga jadi manager. Jadi tuan-tuan kenal mungkin ni je, yang ni tak kenal. Nampak tu? Forever tetap bayar 6 berapa? 632. Royalty bonus. Tak perlu ada pairing. Tapi kalau ada yang bukan tak pairing pun, tak sama pun kan, manager je kat sini, manager sini, walaupun sale dia tak sama, tetap dia bagi 632. Itu beza dia. Jadi nak dengan syarikat yang mana, yang amalkan sistem pairing ke atau yang tidak. Jadi kat situlah kelebihan dia tuan-tuan. Di Forever ni, orang kat Forever ni kata apa tau? Dia kata buat sikit dapat banyak. Memang betul lah. Satu, kita tak ada orang tengah. Kita tak ada berkongsi keuntungan kita dengan syarikat. Kita hanya berkongsi keuntungan kita dengan kita punya kilang, kita punya syarikat yang ada kilang sendiri tu. Dia orang 30%, kita 70%. Tak ada kongsi-kongsi dengan syarikat lain lah. Tak ada orang tengah. Jadi nombor 2, kita tak ada PV, tak ada BV. Tak ada apa benda PV semua ni tak ada. Jadi PV, BV ni mengecikkan kita punya bonus. Sepatutnya kita buat jualan 2,000, tapi disebabkan sistem PV dah jadi separuh. Bila kira bonus bukan atas 2,000, atas 1,000. Sikit lah. Jadi di Forever tak ada. Kita bayar atas 2,000. Itu sebab di Forever ni kita punya apa orang kata tagline tu kita cakap kan, buat sikit dapat banyak. Betul lah. Dan tak ada pairing. Kita tak payah pening-pening ataupun kita tak terbeban disebabkan nak kena ada pairing tu. Memang pairing ni memang beban lah tuan-tuan. Sebab kalau kita ada satu kaki sekalipun, Forever bayar. Tak perlu nak ada apa namanya pairing ni. Okey, ada gangguan sikit. Okey, saya nak tamatkan saya punya first session ni kat sini dulu. Kemudian saya akan sambung lagi, insyaAllah.
Terima kasih. Assalamualaikum. Sebab kita dah masuk waktu isyak dah ni sebenarnya. Jadi kita berhenti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.